A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Welcome back ke Galeri Kashaf Channel. Apa khabar semua? Aku harap korang semua sihat-sihat selalu. Nama aku JK, storyteller yang akan menghiburkan korang dengan kisah-kisah yang menarik dan misteri untuk tatapan korang semua. Okay, moga-moga semua penonton yang menonton di Galeri Kashaf Channel ni, aku harap korang semua diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Alright, macam biasa sebelum aku nak mulakan cerita, nak minta jasa baik korang untuk klik tombol like, share dan juga subscribe channel ni sebagai tanda sokongan korang. Okay, pada sesiapa juga yang berminat nak share kisah-kisah seram korang, boleh je tekan link WhatsApp, Telegram ataupun email pada ruangan description yang telah aku sediakan dekat bawah video ni. Okey geng, tapi sebelum aku nak mulakan cerita yang pertama, aku nak beritahu dulu, mesti ada yang macam tertanya-tanya kan, kenapa kisah Kain yang kedua tu aku masih belum post, kenapa tiba-tiba cerita lain pula. Minta maaf sangat-sangat sebab cerita yang aku nak post untuk Kain yang part kedua tu, cerita dia agak panjang sikit dan aku perlukan masa untuk edit. Jadi aku sajikan korang dulu dengan kisah yang paling ramai orang suka, iaitu mengenai bunian. Dan yang paling best dia, penulis dia daripada orang yang sama. Jadi aku dah minta izin daripada penulis dia, iaitu saudara Syafiq. Jadi aku kongsikan untuk korang dengarkan untuk video kali ini. Jadi untuk cerita yang pertama adalah mengenai tentang kerajaan hijau bunian di Sungai Sibu. So sebelum aku nak mulakan video, kita mulakan dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jom kita dengarkan kisah untuk kali ini. Okey, kisah yang pertama ni, cerita yang ditulis sendiri oleh perawat Syafiq, iaitu penulis asal kisah perawat berjalan ke alam batin Kain yang pertama tu. Tapi untuk video kali ni, penulis ni dia tak nak ceritakan kisah tentang dia. Kisah yang dia nak kisahkan, yang dia nak beritahu ni, cerita mengenai pakcik dia, iaitu adik kepada mak si Syafiq ni. Okey, untuk pakcik Syafiq ni, aku panggil dia sebagai Pak Mat lah. Dan aku rasa memang dia tak nama Pak Mat kot, tak ingat lah. Syafiq ni kata, Pak Mat ni memang jenis kacak lah orang dia, macam ala-ala Red Indian punya kulit tau. Dan Pak Mat ni dianugerahkan kelebihan semula jadi semenjak kecil. Anugerah Pak Mat ni sebenarnya lebih kepada ke arah dunia gaib lah. Maksudnya sejak dari kecil lagi dia dah biasa sangat lihat makhluk-makhluk dari alam sebelah. Setakat kalau dia nak nampak pocong ke, pontianak ke, toyol ke, semua tu dah orang kata kira makanan harian lah. Memang dia dah biasa sangat lah hadap benda tu hari-hari. Nak dijadikan cerita, malam tu Syafiq ni cerita dia duduk lepak di rumah Pak Mat. Suhu malam tu dia kata agak sederhana lah, tak sejuk tak panas. Dan waktu tu Syafiq ni masih bujang lagi. Antara tabiat si Syafiq ni ketika itu adalah menziarah Pak Mat ni kalau dia ada masa terluang ataupun kalau dia bosan lah. Seronok katanya kalau dapat lepak dengan orang-orang legend ni, yang otai-otai ni. Banyak, memang macam-macam cerita lah yang akan diceritakan. Contohnya macam Pak Mat ni lah. Tambahan pula, Syafiq ni kata Pak Mat ni memang jenis kalau bercerita memang super, memang power. Kalau kau dengar cerita tu sampai pagi kau layan pun tak apa, memang tak puas. Jadi malam tu Syafiq ni tanyalah dekat Pak Mat masa dia tengah lepak-lepak tu, Pak Mat, kaset Misfits hari tu saya pinjam ya, lagu diorang best lah. Jadi Pak Mat yang tengah duduk menghadap grill pintu belakang rumahnya terus menoleh ke arah Syafiq. Rokok daun dia waktu tu masih lagi menyala di jari dia. Boleh je bang, pakai je.
Kalau nak pinjam kaset ekspedisi ke, Black Sabbath ke, boleh, ada, ambil je. Terang Pak Mat pada Syafiq. Kelihatan anak perempuan Pak Mat yang bernama Biari tu berlari-lari girang dengan permainan Thomas and Friend dia. Pak Mat dengan baju singlet Iron Maidennya menghirup kopi panas. Macam itulah Pak Mat, rocker sejati katanya. Waktu tu Syafiq dia cuma duduk menghayati pemandangan belakang rumah yang dihiasi dengan taman permainan kanak-kanak. Tenang je malam tu dia kata. Memang layan lah tengok pemandangan dengan daun-daun dia bergerak perlahan sepoi-sepoi bahasa ditiup angin yang sejuk. Memang layan lah. Tiba-tiba Pak Mat ni bersuara tu, "Bang, abang ni memang panggilan manja lah keluarga dan saudara mara untuk si Syafiq ni." Jadi bila Syafiq ni dia dengar Pak Mat tu panggil dia, dia pun angkat kepala. Kenapa Pak Mat? Abang pernah tengok bunian? Tanya Pak Mat ni lembut. Sambil-sambil tu rokok dimatikan apinya di esteri yang dah hitam pekat dengan abu-abu bekas rokok. Bunian? Tak pernah Pak Mat. Kenapa? Ada cerita ke? Tanya si Syafiq ni lah. Syafiq memang dah mulalah nak menunjukkan minat. Kebiasaannya Syafiq nak cerita, Pak Mat ni akan ada 3 mood tau kalau dia nak mulakan perbualan. Biasanya ada mood rock, mood agama dan juga mood mistik. Maksudnya malam ni mood Pak Mat adalah mood mistik. So alam mistik mood is on lah. Jadi waktu tu Pak Mat tersenyum je bila dengar Syafiq ni macam excited nak dengar kan. Sambil-sambil tu dia hirup lagi kopi panas dia sekali lagi. Pernah dulu zaman masa Pak Mat kat Sibu dulu, zaman bujang-bujang, lepas tu diam kejap. Terus Pak Mat ni dia ambil rokok dia yang entah batang ke berapa, dia nyalakan, dia isap lagi. Puh, isap. Sambil layan perasaan. Pak Mat pernah jumpa tahu dulu satu kerajaan bunian dalam dasar sungai. Cantik gila. Itulah dia, kerajaan hijau, senyum Pak Mat. Jadi Pak Mat pun memulakan cerita dia ketika itu. Waktu tu katanya dekat Sibu, tahun 80-an. Zaman Pak Mat waktu tu masih dalam awal umur 20-an lah. Masih muda dan bujang. Petang tu Pak Mat cuma dia santai-santai dalam bilik pujang dia yang penuh dengan poster band-band hard rock dan heavy metal kegemaran beliau. Sementara waktu dia nak menunggu waktu asar masuk. Jadi sambil-sambil relax tu dia bersandar dengan kain plekat dan t-shirt dia di atas katil. Sambil-sambil tu Pak Mat berzikir dan memikir kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Memang dah jadi rutin Pak Mat ni, kalau tak ada aktiviti, dia akan habiskan masanya dengan berzikir dan menghafal surah-surah lazim. Rock pun rock juga, agama tetap nombor 1 bagi Pak Mat. Lagipun petang tu dia memang tak ada plan lah nak keluar ke mana-mana hari tu. Cuma nak berehat je dekat rumah sementara nak tunggu asar ni masuk kan. Rancangan dia mungkin ada lah untuk jemaah tabligh malam tu, tapi itu cerita malam. Petang ni lepak-lepak santai. Jadi tengah Pak Mat ni duduk bersandar dan tasbih masih lagi berada di tangan, tengah dia asyik dengan zikir dan mulut dia tak menghenti-henti menyebut kalimah Allah, tiba-tiba kepala dia macam berpusing-pusing. Telinga pula berdengung sebelah kanan. Mata bukan main berat, dia kata. Ya Allah, katanya waktu tu ngantuk. Jangan cakap lah, bukan kepala ngantuk dia. Biasanya tak macam ni ngantuk ni. Jauh di sudut hatinya waktu tu terasa macam ada sesuatu yang nak jadi sekejap lagi. Jadi Pak Mat ni tetap teruskan zikir-zikir dia tau. Makin sakit kepala dia, makin kuat zikirnya pada Allah. Tapi poster White Snake sempat dia tatap lah waktu tu. Dan tiba-tiba blank terus Pak Mat. Terus tak ingat apa. Dan waktu tu dia rasa macam terkejut tau. Nak kata pitam tak pitam, lain macam ni. Dia rasa macam dia dalam mimpi dan separuh sedar. Tiba-tiba guys, betul-betul
depan mata Pak Mat ni. Macam dia tak percaya tau. Macam mana dalam bilik dia muncul segerombolan lelaki dan wanita berpakaian Melayu tradisional keluar dari dinding rumah dia tu, berbaris di hadapan Pak Mat. Mereka ni berbaris dalam dua barisan umpama nak menyambut raja yang datang. Menurut Pak Mat waktu tu, ada juga wanita-wanita yang hadir, yang ada dekat situ lah, dengan pakaian dia berselendang. Sambil-sambil tu diorang menabur bunga dari bakul, manakala yang lelaki memegang tombak macam pengawal lah. Waktu tu mata mereka tepat memandang ke arah Pak Mat yang tengah bela-bela alam waktu tu. Belum pun sempat hilang perasaan keliru dan gelisah dengan keadaan tersebut, tiba-tiba Assalamualaikum. Lafaz salam lembut yang datangnya dari dua orang gadis yang tak ubah perwatakan dan penampilan seperti seorang puteri raja. Ada dua orang gadis. Kata Pak Mat, cantiknya gadis berdua tu kalau dihimpun gadis-gadis yang ada dekat dunia ni, oh tak boleh dilawan. Gadis berdua tu jauh lagi cantik. Memang comel, cun melecun. Jadi Pak Mat pun jawab je lah salam dia. Waalaikumsalam, jawab Pak Mat. Mata Pak Mat yang tadi mula-mula macam mengantuk terus terbuka luas, seakan-akan tak percaya dengan apa yang dilihat waktu tu. Memanglah dalam bilik kan, tiba-tiba datang pula orang ramai-ramai, entah dari mana keluar daripada dinding. Siapa tak terkejut? Saya datang ni nak jemput awak ke tempat saya. Harap awak sudilah ke tempat saya ya, berlawa salah seorang daripada gadis berdua tu yang macam puteri raja tu lah. Ini mungkin kakak kot, kata hati Pak Mat lah masa dia tengok gadis yang bercakap tu. Tapi siapa korang ni ya? Boleh saya tahu apa hajat korang datang sini? Kenapa? Pertanyaan Pak Mat tu bertalu-talu tanya, macam yelah tak faham kan, keliru. Ikut je dulu, lepas ni awak akan tahu segala-galanya tentang kami, balas yang si kakak tu. Dengar je kata-kata wanita tu, Pak Mat terus setuju, mengiyakan saja permintaan kedua-dua gadis cantik tersebut. Macam kena pukau. Dan dari pemakaian mereka berdua ni tersangatlah klasik, berkebaya sutera, nampaknya sangat-sangat mahal. Dan katanya macam jaranglah kita nak boleh lihat dekat dunia nyata. Tak mustahil Pak Mat kata mereka berdua ni adalah dari golongan bangsawan ataupun puteri raja. Itu yang Pak Mat fikirlah waktu tu. Kalau bukan raja pun mungkin seseorang yang ada kedudukan lah. Dan apa yang pasti, mereka ni dari alam yang lain. Mungkin dari alam bunian ataupun dari alam jin. Jadi sedang Pak Mat ni duk asyik melayan kecantikan puteri raja tu, entah macam mana dan bila, tiba-tiba tanpa dia sedar, Pak Mat dengan rombongan tu dah berada di tepi Sungai Sibu tau. Sungai Sibu ni dekat Sarawak. Jadi Pak Mat ni terus macam asal ni, bukan main gelisah lah waktu tu. Nak terkencing, nak terberak, semua ada. Tapi dia tak boleh nak buat apa, hanya ikutkan je apa yang diorang ni cakap. Dan hati Pak Mat, ya Allah, mana diorang nak bawa aku ni? Astaghfirullahalazim. Ya Allah, kalau mereka ni berniat baik, kau permudahkanlah. Sekiranya mereka ni berniat jahat, kau jauhkanlah aku dari mereka. Monolog Pak Mat ni dalam hati dia lah. Risaunya bukan main, memang takut lah. Tapi seakan-akan memahami apa yang tersirat di hati Pak Mat tau waktu tu. Langsung si kakak ni menerangkan, tak apa, usah awak risau. Baca saja surah Ayatul Kursi, jangan berhenti. Teruskan bacaan dan yakin. Jadi belum sempat Pak Mat ni nak bertanya, tiba-tiba seorang demi seorang rombongan yang ada dengan dia waktu tu
Seorang-seorang masuk ke dalam sungai. Seorang satu masuk, tu hilang. Seorang masuk, lepas tu hilang. Dan dimulai dengan 2 orang puteri itu. Jadi sampailah turn Pak Mat. Nak tak nak, dia terpaksa aku kena ikut juga. Jadi Pak Mat ni memulai membaca ayat kursi tanpa henti. Tak berhenti-henti dia baca. Perlahan-lahan dia melangkah ke dalam sungai, setapak demi setapak. Akhirnya kaki Pak Mat sudah makin lama makin tenggelam. Dan apabila air dah ke pada setekak, dia langsung pejamkan mata dia. Dalam hati dia, jalan je lah. Kalau dah mati, mati juga nanti. Jadi pluk, dia terus masuk dalam air. Sap. Bila dia masuk je dalam air tu, dia rasa macam lain macam tu. Dia buka-buka mata dia, memang betul dia boleh bernafas macam biasa. Subhanallah, kata Pak Mat waktu tu. Kalau dah diizinkan Yang Maha Berkuasa, tak ada istilah mustahil. Jadi nak dipendekkan cerita, Pak Mat dengan rombongan yang dia anggap macam bunian tu sampai ke dasar sungai selepas beberapa ketika. Pejam celik, rupa-rupanya Pak Mat dia kata dia macam dah berada di hadapan tamadun ataupun kerajaan yang mendiami dasar sungai tau. Waktu tu Pak Mat dia kata tempat dia, ui, memang cantik, indah. Rupanya memang wujud dan nyata tau umat yang menguasai dasar sungai. Tamadun dia tak ubah seperti di atas daratan, cuma beza langitnya tak ada. Boleh nampak lah seperti macam kita berada jauh di dasar sungai. Dan Pak Mat kata susah lah dia nak gambarkan dengan kata-kata dia punya suasana dalam sungai tu. Dan tambah Pak Mat lagi, bangunan-bangunan dan rumah-rumah dia semuanya hijau. Tak ada satu pun yang berwarna bukan hijau. Kalau ada pun macam sikit lah, mesti ada basic ni, mesti ada warna hijau, warna sugar orang kata. Pintu gerbang dia yang nak masuk ke dalam kerajaan bunian tu pun tak terkecuali cantik bukan main. Bukan main besar, dengan bermacam-macam ukiran yang indah-indah. Dari jauh Pak Mat ni melihat penduduk-penduduk yang berada dalam kawasan tersebut. Tak ubah seperti suasana di zaman dulu-dulu. Ada masjidnya, ada orang ramai yang melakukan aktiviti berjual beli macam pasar malam tu, tapi nampak old school punya lah, macam gaya-gaya kita tengok dalam cerita Melayu lama tu. Ada anak-anak kecil berlari, berkejaran sesama mereka. Dan ada juga penduduk yang bersosial seperti main sepak raga, melepak-lepak. Ada juga yang melepak saja-saja tepi gerai sambil minum kopi panas. Terfikir jugalah Pak Mat, aku dalam dasar sungai ni, mana datang pula boleh minum kopi dalam sungai. Macam-macam benda lah, benda yang pelik-pelik yang tertanya-tanya dalam fikiran Pak Mat pada waktu tu. Siapa yang tak pelik kan? Tamadun apa ni Pak Mat ni cakap dalam hati. Jadi Pak Mat waktu tu dibawa bersia-sia sebentar di kawasan tersebut. Penduduk yang ada kat situ cuma memerhatikan je Pak Mat yang nampak terpinga-pinga dibawa oleh pengawal dan putera raja tersebut, rombongan tu lah. Jadi setelah Pak Mat ni melepasi gerbang besar nak ke bandar dasar sungai tu, tiba-tiba dia perasan di hadapan dia waktu tu macam dah sampai di kawasan istana tau. Memang sebuah istana yang nampak mewah, besar betul. Kali pertama Pak Mat ni nampak istana yang macam tu. Tak macam dekat dunia manusia lah dia kata. Memang dia terpukau dengan kecantikannya sampai mata Pak Mat ni tak berkedip-kedip. Aku pakai spek, tak nampak Terus Pak Mat ni tersedar tau yang, ya Allah, yang rupa-rupanya dia bukan di alam manusia lagi. Ini bukan alam dia. Jadi Pak Mat ni cuba kuatkan imannya agar tak terlalu terpesona dengan keindahan yang ada di dalam kerajaan dasar sungai itu. Itu baru kerajaan dalam dasar sungai. Kalau dalam laut, macam manalah agaknya kan. Jadi sesampainya mereka di muka pintu istana tu, pintu tu terus dibuka luas oleh pengawal yang
memang ada dekat situ yang berbusana ala Melayu tradisional. Terang benderang keadaan dalam kawasan istana tersebut. Dalam istana pun tema dia tetap warna hijau. Jadi pada waktu tu ada para pengiring tau, dengan penuh aturan dan beradat. Diorang ni berjalan terus ke hadapan, membuat dua barisan agar Pak Mat dan dua puteri tersebut boleh bergerak ke hadapan bersama-sama. Kata kedua-dua puteri tersebut, sekarang ni Pak Mat nak dibawa berjumpa dengan raja penguasa kerajaan dasar sungai tu. Tapi dalam hati Pak Mat, macam mana lah agaknya rupa raja ni, kalau anak-anak dia pun dah cantik macam ni. Mungkin dia ingat macam dalam cerita fantasi tu lah, sebab ini first time dia jumpa. Jadi pada mulanya Pak Mat ni beranggapan yang raja dia tu mesti ada mahkota besar, berpakaian sutera emas, berkeris panjang macam keris Sultan Perak tu kan, ala-ala ada keris curah si manja kini tu kan. Macam-macam minerasi lah yang Pak Mat ni gambarkan waktu tu. Dan kemudian tiba-tiba dia nampak di hadapan mereka ni ada tersergam batu besar, besar gila, tapi macam dah diselimuti dengan ada lumut-lumut sikit. Agak pelik rupanya waktu tu. Bagi dia, apa benda ni? Batu bersejarah ke? Monumen ke? Jadi waktu tu kedua-dua puteri tu berhenti terus di hadapan batu tu, macam memberi hormat tau. So Pak Mat yang di belakang puteri berdua tu pun ikut je lah, macam ikut. Dan kemudian dia nak tunggu apa langkah seterusnya yang puteri ni nak buat. Dan hati Pak Mat, nak tunggu siapa lagi pula ni? Mana rajanya? Pak Mat ni termenung sekejap. Tiba-tiba, Assalamualaikum. ada suara lantang datang dari arah hadapan. Jadi Pak Mat ni tercari-cari dari siapakah salam tu dilontarkan lah. Tapi tak ada sesiapa, kecuali yang ada depan dia cuma batu berlumut yang besar tu je. Selamat datang ke kerajaan Beta. Beta lah raja di sini, penguasa di sini. Bukan main terkejut Pak Mat waktu tu. Rupa-rupanya batu besar berlumut tu lah yang bercakap. Siapa je tak terkejut kalau nampak batu boleh bercakap kan? Dalam kepala Pak Mat cuma teringat batu belah batu tangkuk tu. Hampir-hampir je Pak Mat ni nak melarikan diri, tapi mengenangkan yang dia ni sekarang berada di tempat orang. Adab kenalah jaga kan. Silap-silap tak keluar dia dekat kawasan tu nanti. Jadi tahulah Pak Mat yang batu besar tersebut lah sebenarnya raja di dalam kerajaan dasar sungai tu. Batu tu raja. Pelik kan? Memang langsung tak terfikir di akal. Tapi di alam gaib banyak perkara sebenarnya yang tak boleh kita sebagai manusia ni nak rungkaikan. Memang tak logik, tapi kuasa Allah tu maha besar. Dia yang menciptakan segala-galanya di langit dan di bumi. Siapalah kita kalau kita nak nafikan kebesaran Allah SWT, betul tak? Okey, sambung. Masa raja tu bagi salam, Pak Mat ni pun jawablah salam tu. Dan pada waktu tu raja tu terus meneruskan dialog dia. Beta jemput kamu datang ni tiada maksud lain, hanya untuk berkenalan. Janganlah kamu takut wahai anakku. Tujuan Beta hanya untuk menyambung hubungan silaturahim Beta dengan kamu sejak zaman nenek moyang kamu lagi. Terang si raja tersebut. Hah? Nenek moyang? Nenek? Hah? Pak Mat ni macam blur tau. Apa kaitan dengan nenek moyang? Batu tersebut memang Pak Mat gambarkan seakan-akan batu berlumut je tau. Macam mana boleh bercakap? Dia macam tak tahu apa benda ni, apa kaitannya semua ni. Dengan tak tahu mana wajahnya, mana tangannya, mana muka dia. Jadi raja tu menerangkan. Begini, yang sebenarnya kamu bukanlah orang yang pertama pernah datang ke sini. Suatu ketika dahulu, leluhur nenek moyang kamu pernah datang ke sini menjalinkan hubungan persahabatan dengan kami semua di sini. Tapi itu cerita lama, dan sudah lama kami tak berhubungan dengan manusia kerana atas sebab-sebab kita ni berbeza dimensi dan alam. Kamu dengan dunia kamu dan kami dengan
dunia kami. Jadi fahamlah Pak Mat kenapa dia boleh berada di situ. So menurut Pak Mat, dia cerita memang dia tahu juga, memang ada juga keturunan nenek moyang dia pernah diceritakan lah, ada yang bersahabat dengan makhluk dari alam bunian. Tapi dengar-dengarnya macam setakat persahabatan biasa saja, tak ada apa-apa perjanjian, kerana diorang ni pun makhluk Allah dan beragama Islam. Jadi makhluk bunian ni pun tahu batas-batas hubungan mereka dengan manusia. Cumanya Pak Mat ni diberitahu oleh kaum bunian kat situ, mereka ni saja nak bertanya khabar dengan Pak Mat. Katanya kagum dengan Pak Mat yang selalu berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah mereka menganggap Pak Mat ni macam agak istimewa sikit. Dan raja tu macam mengingatkan memori dia dengan keturunan nenek moyang Pak Mat pada zaman dahulu. Jadi setelah lama berbual-bual dan bercerita kisah-kisah silam, cerita-cerita semua, akhirnya Pak Mat pun meminta izin untuk balik ke alamnya semula. Kerana dia kata dia risau kalau orang kampung akan mencari dia nanti. Kalau orang tahu yang dia ni hilang waktu tu, memang kecoh lah satu kampung nanti. Jadi bila mendengarkan kata-kata Pak Mat yang dia nak balik, jadi raja ni pun berkata sesuatu. Baiklah, sebagai tanda terima kasih kepada kamu, Beta akan ajarkan kamu 3 baris ayat ini. InsyaAllah, jika di mana-mana kawasan perairan, Beta akan datang jika kamu seru ayat ini. Jadi raja tu ada mengajarkan pada Pak Mat ayat yang dia nak ajar lah, 3 baris ayat tu. Tapi dalam cerita ni tak diceritakan lah ayat apa yang diajarkan pada Pak Mat. Adalah ayat-ayat dia tu. Itu mungkin rahsia Pak Mat dengan alam sana. Wallahualam. Jadi lepas habis tu, Pak Mat pun mengangguk dan dia banyak mendiamkan diri je. Jadi raja ni pun berkata, Anak-anak, hantar balik tetamu kita dengan selamat. Jadi kedua-dua perempuan yang puteri raja tu cuma mengangguk mendengar arahan daripada raja tersebut. Jadi maka benarlah apa yang Pak Mat ni ingat, yang dua-dua perempuan tu memang puteri raja, ataupun anak raja ataupun anak kepada raja tersebut. Kalau umur panjang, harap kita boleh berjumpa lagi ya. Raja tu seolah-olah kata, baiklah, sudah sampai masanya untuk kamu pulang ke tempat asal kamu. Jika ada jodoh, insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Jadi bila puteri raja tu cakap macam tu, so Pak Mat ni terus rasa macam kepala dia pening-pening balik, sakit-sakit. Macam mula-mula dia terkena tadi yang pening-pening. Tengah pening-pening tu, dia pejamkan mata, barulah dia macam seolah-olah tersedar. Sedar-sedar, rupa-rupanya dia masih dalam keadaan duduk di atas katil di bilik dia. Namun yang peliknya, Pak Mat dia kata, badan dia basah kuyup dan berbau macam dalam sungai. Macam kau baru lepas terjun sungai tu, kau bangun, kau keluar daripada sungai, ada bau-bau dia kan. Macam tu lah. Katil dia, jangan cakap lah, memang habis basah betul waktu tu. Jadi Pak Mat ni yang masih pening-pening ni terus macam pening-pening tau, confused. Aku kat mana, kat rumah ke? Jadi dia pun menoleh ke dinding rumah yang ada dekat rumah dia tu, dan dia nampak ada poster White Snake. Jadi dia kata memang sah lah, ini poster dia, memang sah dia ada dekat rumah dia sendiri. Jadi maksudnya dia bukan bermimpi. Barulah Pak Mat perasan, rupa-rupanya masih ada kelibat kedua-dua puteri tu, masih ada dekat situ. Tapi waktu tu susuk tubuh dorang ni macam agak-agak samar, seperti macam asap je tu lah. Sempat dorang ni memberi salam sambil tersenyum. Kemudian kedua-dua puteri tu berundur ke belakang. Perlahan-lahan mereka seperti masuk ke dalam dinding tu, rumah dorang tu balik, dan beransur hilang, lenyap dari pandangan. Selepas je puteri tu menghilangkan diri, Pak Mat seolah-olah macam tak percaya dengan apa yang dia baru alami sebentar tadi. Macam mustahil.
Tapi katanya itulah kenyataan yang dia sendiri pun tak boleh nak gambarkan dengan kata-kata. Tiba-tiba pintu bilik dia diketuk. Tok 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 tok. Tiba-tiba Mak Ija ni masuk ke dalam bilik Pak Mat. Mak Ija ni untuk pengetahuan korang adalah kakak kepada Pak Mat, ataupun Makcik Syafiq ni lah, si penulis cerita yang menceritakan dekat aku tentang kisah ni. Mat, tolong beli barang. Mat, kenapa kau basah ni Mat? Tanya kakak Pak Mat ni. Jadi Pak Mat ni bila nampak kakak dia masuk tiba-tiba, dia lagi lah terkebir-kebir. Dia sendiri pun tak boleh nak jawab soalan kakak dia waktu tu. Tak pasti yang tadi tu mimpi ke, separuh sedar ke, macam mana badan dia boleh basah kuyup, bau sungai pula tu. Dan Syafiq ni, penulis ni, dia macam tak percaya dengan apa yang Pak Mat ni cerita. Tapi bila dia tanya balik, yang cerita ni diperakui sendiri oleh kakak kepada Pak Mat, iaitu Mak Ija tu lah. Dan Syafiq sempat bertanya kepada Mak Ija, betul ke Pak Mat ni pernah tiba-tiba basah dalam bilik? Ke dia kelentong je? Tapi memang betul geng, memang itu adalah kisah benar. Mak Ija sendiri waktu tu masih ingat dengan jelas insiden tersebut. Dan Mak Ija sendiri membenarkan cerita tu sebab depan mata kepala dia sendiri melihat adik dia basah kuyup, seolah-olah baru berendam dalam sungai. Padahal waktu tu memang dia tahu Pak Mat waktu tu duduk dalam bilik tengah lepak-lepak. Macam mana tiba-tiba pula boleh basah? Macam agak mustahil. Dan sempat juga si Syafiq ni bertanya, apakah ayat yang Raja Alam Bunian tu ajarkan pada Pak Mat? Tapi Pak Mat tu hanya tersenyum. Maksudnya apa? Tandanya beliau masih tak bersedia nak berkongsi ayat apa tu. Mungkin ada sebabnya lah, wallahualam, kita tak tahu. Kalau ada rezeki mungkin Syafiq ni akan tahulah. Jadi ambil iktibarlah bahawa makhluk selain manusia ni tak semua kita boleh lihat, sentuh ataupun kita fikir dengan akal. Sesungguhnya Allah tu maha kaya. Alam yang Allah cipta ni ada banyak, ada berpuluh-puluh ribu. Jadi sedarlah di mana hakikat diri kita ni sebagai hamba yang kedil. So itu nasihat Syafiq ataupun penulis kepada kita untuk kisah kali ini. Okey, untuk kisah yang kedua. Tapi sebelum tu aku nak tanya korang, pernah tak korang dengar yang orang Melayu-Melayu kita zaman dulu pernah pergi minta bantuan dengan makhluk dari alam gaib? Contohnya macam tajuk untuk video kali ni lah, bunian. Ya, orang Melayu dulu memang selalu meminta pertolongan dari alam bunian. Contohnya kalau macam dia orang nak pergi bertapa ke, ataupun pergi menuntut sesuatu ilmu ke, tak kurang juga ada yang meminta pinggan mangkuk ataupun cawan-cawan kalau tok-tok nenek-nenek kita dulu nak buat kenduri kenara. Pernah dengar tak? Betulkan aku kalau aku salah, okey? Jadi macam itulah yang terjadi pada seorang lelaki ni, di mana dia sendiri pun tak sangka yang dia pernah meminta pertolongan dari makhluk dari alam bunian. Kisah dia macam ni. Memang waktu tu dah agak lewat. Jam dah menunjukkan 12:30 malam. Tapi Saiful mesti pergi ke kebun getah ni. Walaupun gelap, sunyi dan menyeramkan, Saiful ni kata Saiful nak pergi jumpa dia. Siapa dia ni? Okey, kata Saiful, hal ni waktu tu memang bukan hal yang biasa. Saiful ni bimbang kalau dibiarkan nanti keluarga Saiful ni pula yang akan dapat bahaya. Katanya anak-anak dia waktu tu masih kecil-kecil lagi. Jadi Saiful ni kenalah lindungi mereka. Itulah perasaan seorang ayah apabila dia rasa dia perlu buat sesuatu untuk melindungi anak-anak dan isterinya. Man, jom ikut aku, kata Saiful kepada sahabatnya Man. Man ni
kawan baik kepada Saiful. Rumahnya selang beberapa buah saja dari rumah Saiful, di sebuah tanah rancangan Felda di Segamat, Johor. Sengaja Saiful ni ajak Man sebab dia tahu yang Man ni mesti tahu apa yang Saiful ni akan buat sebentar lagi. Jadi lebih kurang 20 minit diorang ni menunggal motosikal meredah kegelapan malam. Akhirnya mereka ni sampai di kebun getah milik Saiful. Waktu tu diorang ni tongkatkan motosikal. Kemudian mereka pergi ke tepi belukar di tepi sebatang parit. Man, inilah tempat dia, aku yakin. Jadi mereka berdua ni duduk beralaskan surat khabar. Kemudian Saiful nyalakan sebatang lilin. Man, kawan baik si Saiful ni, diam je. Saiful ni pun tahu yang Man ni sebenarnya bukan jenis berani sangat. Tapi Saiful ni nak harapkan siapa lagi malam-malam macam ni kalau bukan si Man ni. Jadi dijadikan cerita, tengah dorang berdua duduk ni, Saiful pejamkan mata dan mula memanggil nama dia. Saiful waktu tu memang nak dia tu datang cepat. Sebabnya Saiful ada masalah besar. Dia memang betul-betul perlukan pertolongan dari si dia ni. Jadi namanya Saiful panggil berulang-ulang kali. Adalah beberapa mentera dan ayat-ayat yang dilontarkan oleh Saiful masa memanggil si dia ni. Jadi seminit tak ada apa-apa, 2 minit, 3 minit, 4 minit, masih tak muncul-muncul. Keadaan kebun getah waktu memang sangat sunyi dan membangkitkan rasa seram. Jadi Saiful ni tak putus asa, dia terus memanggil. Dan selepas 10 minit berlalu, dalam gelap tu, akhirnya Saiful nampak macam ada seseorang muncul dari celah-celah belukar. Langkah tapak kakinya tak berbunyi, macam seolah-olah berjalan di atas udara tau. Dan hanya bayangan diri je yang semakin lama akhirnya makin jelas di hadapan mereka berdua. Jadi waktu tu Saiful dia mencuit peha Man dan berbisik, Man, dia datang Man. Man, kau jangan lari tau. Kau jangan cakap apa-apa. Kau diam je, tak apa. Yang lain biar aku yang uruskan. Jadi Man ni bila dengar Saiful ni cakap macam tu, dia cuma mengangguk je lah. Macam okey. Dan akhirnya muncullah seorang lelaki tua yang berjanggut panjang, berjubah putih serta berkopiah putih. Badannya dah bongkok 4, seperti orang yang sedang rukuk nak solat tu. Tapi tinggi dia hanya separas dada Saiful aja. Dan mukanya dipenuhi kedut-kedut orang tua lah. Dan inilah Tok Zainal, makhluk bunian dari alam gaib yang tinggal di dalam kebun getah milik keluarga Saiful. Assalamualaikum. Apa tujuan cucu datang kemari? Orang tua tu bertanya. Jadi dipendekkan cerita, Saiful ni pun ceritakanlah dari awal apa sebenarnya yang terjadi dan sebab kenapa dia nak jumpa sangat dengan makhluk bunian ni. Jadi kata Saiful, malam tu juga, malam yang sama, pukul 10.30 malam tadi, masa Saiful dan keluarga dia tengah seronok-seronok menonton televisyen, tiba-tiba mereka ni macam terdengar bunyi bumbung zin di bahagian tengah tu, seperti dipijak sesuatu tau. Anak-anak Saiful waktu tu memang terkejut habis, bertempialan lari lintang pukang menjerit dan memeluk Saiful dan isteri dia. Mana kan tak, dari dalam rumah tu diorang boleh nampak zin diorang tu seolah-olah terhenyak dan membengkok sambil menuju ke bilik tidur mereka, seperti dipijak-pijak dan datang ke arah diorang. Macam itulah maksud dia. Di situlah Saiful ni perasan yang ada sesuatu yang sedang mengganggu mereka. Makhluk tu yang meminjak zin tu terus berhenti masa dah sampai ke bilik tidur diorang lah waktu tu. Bila benda tu berhenti, Saiful ni
Terus ambil lampu picit dan berlari ke luar rumah. Dari situ Saiful ni nampak ada lembaga berselubung putih. Memang kain putih dia tu macam agak kotor lah, sedang berdiri di atas bumbung. Beristighfar panjang Saiful waktu tu. Nak takut dah ada depan-depan dah. Nak ni barah pula, ini sasar hantu depan dia ni. Kata si Saiful, susuk tubuh dia waktu tu bukan main menakutkan. Uish, Saiful ni kata rambut dia panjang macam akar-akar kayu yang buruk tu, mengerbang panjang sampai menutup muka dia. Elok je berdiri kat atas tengah seronok tau, healing-healing sampai pagi atas bumbung tu. Saiful ni bila dia terkenangkan anak isteri dia yang ketakutan dalam rumah tu, terus meluap-luap hati Saiful waktu ni bila nampak lembaga tu. Oh, kau punya kerja ya? Siap kau. Sambil tu Saiful ni memaki hamun makhluk tu, sambil membalin dengan batu yang ada dekat tanah rumah dia. Batu besar ke, batu kecil ke, semua Saiful ni baling. Dia tak peduli lah. Mungkin kena sasaran dia. Lepas tu lembaga tu terus terbang pula ke arah sebatang pokok kelapa di tepi rumah Saiful. Lembaga tu terbang sambil ketawa mengilai-ngilai. Nyaring dan mengerikan, seolah-olah dengan cara yang menganjing tau. Jadi Saiful ni marah. Dia terus juga membaling dengan batu. Agaknya lekut sebab tak tahan kena baling. Lembaga tu terbang pula menuju ke kebun getah dan terus hilang dari pandangan. Sebabnya lah Saiful ni kata orang tua, kalau makhluk ni menzahirkan tubuh di depan mata, maksudnya dia tengah lemah. Dan kalau kita cederakan dia dengan apa-apa barang pun, dia mesti akan sakit. Katanya lah, betul atau tak, wallahualam. Dan bila dah nampak makhluk tu menghilangkan diri, serta-merta perasaan takut ni terus datang ke Saiful. Alamak, aku buat apa tadi ni? Ya Allah, hantu ke tu? Terus Saiful ni cabut lari masuk dalam rumah. Jadi setelah dipikir, Saiful ni fikir-fikir, dia rasa dia kena buat sesuatu. Jadi dia tukar pakaian dan pecut motosikal pergi ke rumah Man. Dan terjadilah apa babak yang mula-mula tadi, dia pergi jumpa Man tu kan. Dan menurut Saiful, itu bukanlah kali pertama keluarga dia terkena gangguan macam tu. Sebelum ni pun dah banyak kali dah. Tapi malam tu memang betul-betul menguji kesabaran hati Saiful. Hati seorang ayah kan, bila nampak anak-anak ni takut, siapa je yang tak panas hati, tak geram. Jadi itulah sebabnya sekarang mereka berdua datang berjumpa dengan makhluk bunian yang dipanggil Tok Zainal ni. Waktu tu jam dah menunjukkan dekat pukul 1 pagi dah, lebih kurang. Apa tujuan makhluk Pontianak tu ganggu keluarga saya ni tu? Saya dah tak tahan tu. Kali ni memang dia betul-betul dah melampau. Saiful ni bertanya sambil menggenggam penumbuk menahan geram. Jadi Tok Zainal ni yang bunian ni jawab, macam ni lah cu. Sebenarnya benda tu nak masuk rumah kamu, tapi tak boleh sebab ada yang menjaga. Jawab Tok Zainal. Tok Zainal waktu ni menenangkan Saiful. Katalah si Tok Zainal ni, rumah Saiful ni pun ada penjaga dia yang tersendiri. Mungkin dari keluarga Saiful jugalah. Tapi penjaga rumah Saiful ni kadang-kadang tak mampu nak menghalang. Sebab katanya makhluk yang mengacau tu ataupun Pontianak tu sebenarnya boleh tahan juga ganas dia. So mungkin dia tak boleh nak tolong. Kemudian Tok Zainal ni, dia memberi jaminan yang lepas ni makhluk tu tak akan datang mengganggu Zainal dan keluarga dia lagi. Jadi waktu tu tiba-tibanya Tok Zainal ni hilang dari pandangan buat seketika. Syap, tiba-tiba hilang. Saiful ni macam mana pula orang tua ni? Adalah dalam 10 minit ke 15 minit waktu tu, tak berapa lama Tok Zainal ni muncul kembali. Katanya Tok Zainal lepas ni dia tak perlu risau lagi Saiful ni lah, sebab katanya semua benda dah selesai. Katanya Pontianak tu dah tak akan datang mengganggu lagi Saiful dan keluarga dia. Dan
Saiful ni kata entah apa yang Tok Zainal ni buat ataupun berjanji dengan makhluk tu dekat alam sana. Waktu tu dia pun tak tahu, wallahu alam. Janji Saiful ni kata benda tu selesai. Sebabnya Saiful ni tak berani lah nak bertanya lebih-lebih, takut kena marah pula nanti. Dalam minta tolong, tanya macam-macam pula. Jadi bila Tok Zainal tu dah kata macam tu, barulah lega hati si Saiful ni. Jadi beberapa minit waktu tu diorang pun sambil berbual-bual. Tok Zainal tu sendiri mengiringi Saiful dan Man berjalan menuju ke motosikal si Saiful ni. Sempat juga Tok Zainal ni nasihatkan Saiful supaya banyak-banyakkan membaca ayat Quran kat rumah, supaya jin dengan syaitan tak datang mengganggu. Dan ada juga dia mengajarkan beberapa ayat Quran yang perlu Saiful ni amalkan lah sekiranya Saiful ni terkena apa-apa gangguan selepas ni. Jadi masa tengah rancak-rancak berborak tu, berdengar nasihat dari Tok Zainal ni, sambil tu Saiful dengan Man ni nak naiklah motosikal. Punya terkejut bila pandang belakang, dah tak ada dah kelibat Tok Zainal tu. Sap, elok bagi nasihat tiba-tiba hilang. Dah tak ada, hilang terus dari pandangan. Entah bila dia pergi, mereka berdua ni pun tak perasan. Tapi benarlah apa yang Tok Zainal ni kata. Sejak dari malam tu dan malam-malam seterusnya, keluarga Saiful ni tak diganggu lagi. Aman terus, tak ada gangguan dari makhluk tersebut. Sebenarnya siapa Tok Zainal ni? Tentu korang tertanya-tanya kan, siapa gerangan orang tua? Untuk pengetahuan korang lah, Tok Zainal ni sebenarnya makhluk alam gaib yang dah lama sekian tinggal di kebun getah milik Saiful. Katanya orang bunian. Pada mulanya Saiful ni tak percaya tau dengan bunian-bunian ni. Tapi sejak dia menoreh getah dekat kampung dia, bila dia selalu dengar orang macam panggil-panggil nama, ada bau masakan, bau kari dan sebagainya, dan isteri dia pun mengalami benda yang sama. Jadi nak tak nak, dia pun percayalah memang ada makhluk lain atau makhluk dari alam lain yang menghuni dekat kawasan tersebut. Dan kata orang lah, bunian ni boleh dipanggil. Betul ke tak aku tak tahulah. Kawan-kawan Saiful ni sendiri cadangkan kalau betul nak tahu ada penempatan bunian tu, cubalah panggil, mana tahu kokok menjadi. Dan sebab terlalu ingin tahu, jadi Saiful sendiri pun mencuba nak dijadikan cerita macam mana Saiful ni boleh berkenalan dengan Tok Zainal dari alam bunian ni. Satu malam Saiful dengan kawan-kawan dia teringin nak menjeru makhluk tu. Jadi Saiful dengan beberapa orang kawan kampungnya pergi dekat kebun getah milik keluarga Saiful ni. Diorang duduk rapat-rapat, pasang lilin. Saiful kemudian memanggil bunian tu supaya tunjukkan diri di hadapan mereka. Tapi adalah mentera-mentera dia. Cuma tak dinyatakanlah ayat apa yang diorang ni buat lah waktu tu. Lama juga Saiful ni panggil, sampai ada kawan dia yang dah mula nak ajak balik. Jadi selepas hampir 20 minit memanggil, di celah-celah pokok getah tu muncullah seorang lembaga lelaki tua, macam yang aku cakap tadi lah, lembaga Tok Zainal tu. Terus terang Saiful ni cakap, mula-mula memang diorang rasa kecut perut, memang nak cabut lari. Tapi kalau lari, rugi pula. Bukan senang nak jumpa bunian. Jadi walaupun takut, mereka ni bertahanlah juga sampailah lembaga tu berjalan berhenti di hadapan mereka. Assalamualaikum. Kenapa? Ada apa panggil Atuk? Dia bertanya. Ya Allah, Saiful ni kata waktu tu memang badan menggigil habis takut tau. Terkejut apabila orang tua tu bersuara. Tak ada apa Tok, cuma nak kenal dengan Tok. Saiful ni bertanya lah dengan terketa-keta. Nama Atuk Zainal. Panggil je Atuk ni Tok Zainal. Jadi dekat situlah bermulanya perkenalan antara Saiful dengan Tok Zainal ni. Macam-macam lah yang Saiful dengan kawan-kawan dia bualkan. Makin lama makin hilang rasa takut tu. Sebab nampak Tok Zainal ni macam mesra gila dengan orang. Fizikal pula sebiji, macam orang biasa. Seolah-olah macam kita ni bercakap dengan pakcik yang berumur, itu je. Jadi Saiful ni ada kata yang Tok Zainal ni ada berpesan tak kat orang. Kalau ada masalah, datanglah jumpa Tok. Tapi jangan datang awal, sebab Tok ajar budak-budak mengaji Quran di rumah. Senang-senang jemputlah datang.
Sejak dari itu, kalau ada masalah besar, Saiful ni akan jumpa Tok Zainal. Tapi bukanlah selalu. Biasanya 2 atau 3 tahun sekali mesti dia akan pergi jumpa. Itu pun kalau dia betul-betul terdesak sangat lah, baru dia pergi jumpa. Sebenarnya dia tak nak ada masalah kemudian hari kalau selalu sangat jumpa kan. Jadi Saiful ni kata kalau dia jumpa, dia cuma akan pergi pada waktu lewat malam saja. Waktu lain kalau dipanggil, Tok Zainal ni takkan munculkan diri. Jadi tak beberapa lama selepas perkenalan Tok Zainal dari alam bunian tu, ada satu peristiwa yang membuatkan Saiful tak pernah lagi jumpa Tok Zainal tu sampailah sekarang. Ceritanya, kata Saiful, bila dah biasa sangat berjumpa, muncul perasaan tamak tau dalam diri Saiful ni. Tak semena-mena Saiful ni boleh pula pergi minta Tok Zainal ni nombor ekor. Bila Tok Zainal ni dengar je permintaan Saiful ni, merah padam lah muka orang tua tu. Sakit hati ni pasal. Kamu jangan nak buat kerja haram kalau tak ada duit kerja. Marah betul orang bunian tu dekat Saiful. Sambil tu dia marah-marah, dia berlalu pergi dan tinggalkan Saiful macam tu je. Dan sejak dari tu, Saiful ni bila seru je nama Tok Zainal, memang sampai kesudah dia takkan muncul. Mungkinlah dia anggap Saiful ni kot nak mempergunakan dia je ke. So sebab itulah dia ambil keputusan tak nak bersahabat lagi dengan Saiful. Aduh Saiful, nombor ekor je kau minta je. Macam-macam hal. Okay geng, so itulah dia 2 kisah mengenai orang bunian dari kisah-kisah yang Galeri Kasyaf Channel boleh kongsikan kepada korang semua. Janganlah terlalu percaya ataupun taksub. Anggap je lah apa yang aku ceritakan ni sebagai hiburan korang semua di bulan Ramadan ni. Sementara nak tunggu berbuka ke bersahur ke, bolehlah layan-layan cerita aku ni. Okay, aku harap korang semua tiba. So nantikan next episode untuk cerita yang lebih menarik dan mendebarkan. Share-sharekan kisah ni pada orang lain juga. Yang penting jangan lupa subscribe. Right? So kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Adios.